Najib berang lapor Muhyiddin kepada polis. Muhyiddin yakin bakal dilantik semula jadi Perdana Menteri. Agong minta semua MP kemukakan calon Perdana Menteri. Ini yang berlaku ketika ketua parti menghadap Agong. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata dia akan memfailkan saman terhadap Muhyiddin Yassin dan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan berhubung kenyataan berkenaan campur tangan dalam proses mahkamah. Najib merujuk kepada ucapan Muhyiddin yang antara lain menyebut dia tidak akan bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat dan mengganggu kebebasan mahkamah. Kami cabar kamu buat laporan polis bahawa ada yang suruh kamu ganggu kes utama. Kamu tak berani. Sebab itu peguam saya akan mengemukakan saman fitnah serta mohon kepada mahkamah untuk ambil tindakan terhadap Muhyiddin dan Wan Saiful kerana menghina mahkamah, kata Najib dalam hantaran di Facebooknya. Hantaran itu turut melampirkan gambar laporan polis yang dibuat terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan itu. Dalam ucapannya, Muhyiddin menegaskan dia tidak akan mengorbankan prinsipnya demi mempertahankan kerajaan Perikatan Nasional. Saya tidak akan sekali-kali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat, mengganggu kebebasan badan kehakiman dan membelakangi perlembagaan persekutuan semata-mata untuk kekal berkuasa, katanya. Dalam pada itu, Najib secara sinis mengingatkan Muhyiddin siapa yang sebenarnya rakus kuasa kerana mahukan jawatan. Najib merujuk kenyataan Muhyiddin bahawa dia gagal menyelamatkan kerajaan Perikatan Nasional sekurang-kurangnya sehingga selesai menguruskan wabak penyakit berbahaya disebabkan ada pihak yang rakus untuk merebut kuasa. Dia kata dia turun sebab ada yang rakus kuasa mahu jawatan dia, tapi yang sudah lupa siapa yang rakus kuasa untuk tikam belakang Dr. Mahathir Mohamad dan khianat gabungan dia untuk rampas kuasa, katanya lagi sambil membangkitkan penggantungan parlimen selama 7 bulan susulan proklamasi darurat. Walaupun kerajaan menyatakan perisytiharan itu untuk melawan wabak penyakit berbahaya, sejumlah pihak terutama pembangkang mendakwa ia dibuat kerana majoriti Muhyiddin dipersoalkan. Meski telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin masih jauh dari merancang persaraan politiknya. Ahli Parlimen Paguh itu juga tidak sepenuhnya pasrah dengan nasibnya, malah tidak menolak kemungkinan dia akan kembali sebagai Perdana Menteri. Bercakap kepada editor media Arus Perdana setelah mengundurkan diri, Muhyiddin ditanya mengenai kemungkinan dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Well, let's see. Sepatutnya tidak berlaku macam ini kan? Tapi saya percaya sebelum saya berhenti ini, sayalah Perdana Menteri waktu itu yang mempunyai majoriti sokongan undi yang terbesar meski tidak meraih majoriti, katanya. Muhyiddin berkata ahli parlimen lain juga mendakwa mereka memperoleh majoriti tetapi tidak pernah dapat membuktikannya. Dia merujuk kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim tanpa menamakannya. Pernah juga ada satu ahli parlimen suatu ketika itu, dia pergi kata dia ada convincing and formidable, majoriti yang kukuh dan meyakinkan. Tapi kebelakangan ini tidak dengarlah. Kami ahli politik ada maklumat sendiri. Tak ada siapa yang mempunyai sokongan tertinggi berbanding saya, tambahnya. Muhyiddin mendakwa ramai rakyat Malaysia yang ingin dia kekal sebagai Perdana Menteri, namun dia harus mematuhi demokrasi berparlimen. Ramai rakyat Malaysia meminta Abah, tolong terus dan jangan berhenti. Kami mencintaimu. Ini sangat menyentuh. Saya harap saya dapat melakukannya. Tetapi di bawah demokrasi berparlimen, kedudukan Perdana Menteri adalah berdasarkan ketentuan Perlembagaan Persekutuan, katanya. Bagaimana seperti saya telah sebutkan dalam ucapan saya kepada seluruh rakyat Malaysia, kalau ikut perasaan saya, macam mana yang dihasrat oleh ramai rakyat Malaysia, minta supaya terus kekal. Abah, jangan berhenti. Kami sayang, sangat menyentuh hati. Saya harap saya dapat kekal, tapi di bawah sistem demokrasi berparlimen, lantikan seperti jawatan Perdana Menteri ini bersandarkan peruntukan dalam perlembagaan, katanya. Di bawah Perlembagaan Persekutuan, seseorang Perdana Menteri mesti mempunyai sokongan majoriti dari keseluruhan ahli parlimen. Seseorang ahli parlimen boleh meraih sokongan tertinggi, namun pada masa sama tidak mempunyai majoriti. Muhyiddin berkata, kini terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mencari pemimpin yang mempunyai majoriti mengikut prosedur perlembagaan. Semua anggota Dewan Rakyat diarahkan supaya membuat akuan kepada Istana Negara dan menamakan calon pilihan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri seterusnya. Ahli-ahli parlimen mempunyai masa sehingga jam 4 petang esok untuk mengemukakan akuan secara bertulis. Surat itu mesti disahkan sebagai benar.
Perkara itu dinyatakan melalui surat Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun kepada semua anggota Parlimen atas titah yang di-Pertuan Agong. Pegawai Parlimen mengesahkan Azhar menulis surat itu adalah dimaklumkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di dalam melaksanakan budi bicara baginda di bawah perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan perlu melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang di dalam hemat baginda mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Pada pelaksanaan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, saya dengan ini memberi notis kepada Yang Berhormat untuk menyerahkan satu surat akuan yang menyatakan dengan terang dan jelas seorang ahli Dewan Rakyat yang diberikan kepercayaan oleh Yang Berhormat untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-9, kata Azhar melalui notis tersebut. Jelas notis itu lagi, walaupun surat akuan tersebut tidak mempunyai format yang tertentu, namun ia perlu mempunyai butiran-butiran berikut: identifikasi anggota Parlimen secukupnya, identifikasi yang secukupnya, seorang sahaja ahli Dewan Rakyat yang diberikan kepercayaan, pernyataan kepercayaan yang terang, jelas dan tanpa syarat, tanda tangan. Tanda tangan atau cop rasmi saksi sama ada seorang peguam bela atau peguam cara, pesuruhjaya sumpah, notari awam atau jawatan yang setanding bagi Yang Berhormat yang berada di luar negara, dan tarikh surat akuan. Serahan tangan adalah tidak dibenarkan memandangkan Istana Negara masih berada di dalam kawasan Pelan Pemulihan Negara Fasa 1 dan juga untuk mengelakkan penularan wabak penyakit berbahaya di Istana Negara, katanya. Tegas Azhar, perlu dijelaskan mana-mana surat yang tidak mematuhi perkara-perkara di atas ataupun yang diterima lewat tidak akan diambil kira. Ahli-ahli Parlimen diingatkan supaya menjaga kerahsiaan surat akuan tersebut sehingga Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan mengenai perkara ini, katanya dalam notis pemberitahuan yang dilihat Portal Malaysia Kini itu. Tetapi Yang di-Pertuan Agong tentu dia beritahu tentang lunas perlembagaan, mencari calon ahli parlimen yang mendapat dukungan majoriti ahli parlimen, tetapi bentuk politik harus berubah. Maknanya yang menang itulah yang janganlah jadi seperti pernah berlaku, menekan yang kalah. Maka harus ada satu menggarap kekuatan semua parti dengan semangat persefahaman baru, muafakat baru, bekerja sama untuk menangani masalah COVID-19 dan juga mengangkat semula ekonomi negara. Umumnya itu, dan kita bincang, setiap ketua-ketua parti diminta menyampaikan pandangan. Saya, Saudara Guan Eng, Saudara Mat Sabu dan lain-lain daripada UMNO, PAS, Warisan, Pejuang, yang telah dan juga Bersatu yang telah memberikan pandangan masing-masing, tapi semuanya nampak ada satu persefahaman konsensus untuk menghentikan politik lama yang melelahkan dan membosankan dengan cara pelanggaran peraturan dan hukum dan lain-lain, dan kita harus menjurus semula menumpukan ke arah membangun. Semua ketua parti yang dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong bersepakat menghentikan politik lama dan menggagas suatu bentuk politik baru ketika negara menghadapi wabak penyakit berbahaya, kata Anwar Ibrahim ditemui pemberita di Istana Negara selepas pertemuan dengan Agong dan Sultan Perak yang merupakan timbalan baginda. Anwar berkata, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengingatkan semua ketua parti politik bahawa negara dalam krisis kesihatan, politik dan ekonomi serta mahu semua pihak bermuafakat menanganinya. Maknanya yang menang jangan jadi seperti yang pernah berlaku, iaitu memakan orang yang kalah, katanya kepada pemberita. Ketua pembangkang itu berkata, ketua-ketua parti yang hadir memberikan pandangan masing-masing pada pertemuan itu. Semua nampak ada konsensus hentikan politik lama dengan cara hukum dan harus jurus semula ke arah membangun, katanya. Anwar berkata, isu yang dibincangkan dalam pertemuan itu bukan sahaja mengenai pelantikan Perdana Menteri baru, tetapi menggagas bentuk politik baru yang lebih aman dan nyaman untuk rakyat. Terdahulu Anwar bersama Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, Presiden Pejuang Mukhris Mahathir dan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menghadap Agong serta Sultan Nazrin Shah selama 2 jam. Pertemuan ini menyusul peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas menerajui negara hanya 17 bulan.